Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Asy-Syaikh Abdul Qadir bin Wangah Sekam Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, dan dinamakan sifat-sifat dari kederak hingga kale dengan sifat ma'ani, iaitu sifat yang bangsa ada pada zat, bukan sifat yang semata-mata reti dan sengoti sahaja. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Ta'ala, kita masih lagi diberi istiqamah bagi mereka yang telah istiqamah lah. Daripada awal sampai sekarang, makin hari makin kurang view, biasalah tu. Sebab apa? Sebab yang pertamanya mungkin dia memang awal-awal memang hemah tinggi gila. Gila tu sampai tak gila babi lah. Babi pun tak gila macam dia. Tu. Dia semangat. Oh, kemah. Ngaji. Biasa tu dia futur lah. Dia lemah. Dia lemah, kuih tak ada. Satu kalau lemah, tambah kalau perbahasan, kuih tak faham jadi kuih dia. Kuih tak faham jadi kuih. Apa dia? Lembek tu. Orang yang makan dia, bukan dia makan orang makan dia, sebab dia jadi kuih. Tu. Okay. Kemudian hari ni kita sambung perbahasan second last akhir lah. Esok insya-Allah khatam. Jadi perbahasan hari ini ialah dia buat kesimpulan balik apa itu ma'ani. Dan kita di samping buat kesimpulan ma'ani, kita buat kesimpulan sekali lagi nafsiyah, salbiyah. Ma'ani dengan ma'nawiyah, apa bezanya? Kenapa kaunuhu qadiran tak pi kepada nafsiyah, tak pi kepada salbiyah, tak pi kepada ma'ani, dan begitu juga sifat wujud. Kenapa dia tak pergi kepada sifat ma'ani? Kenapa dia tidak pergi kepada sifat salbiyah, sifat ma'nawiyah? Kenapa? Sebab takrif setiap sifat tu beza. Sifat nafsiyah lain beza, sifat salbiyah takrif dia lain, sifat ma'ani lain, sifat ma'nawiyah lain. Jadi bila lainlah benda yang masuk dalam dia tu. Tu. Jadi kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan dinamakan sifat-sifat dari, yakni ambil dari kudrat, kederak, panggil kederak, hingga kalam dengan sifat ma'ani. Namakan tu dengan sifat ma'ani. Dinamakan dengan apa? Dengan sifat ma'ani. Apa sifat ma'ani? Iaitu sifat ma'ani ialah sifat yang bangsa, yang jenis ada pada zat. Bila kata ada pada zat, wujudilah. Bila kata wujudi, maka ada di luaran akal, lagi pula sungguh di akal.
Tu. Ada di luaran akal, yang ada lagi pula sungguh di akal. Ada lagi sungguh dia panggil. Kalau benda tu tak ada di luaran, mungkin dia sungguh. Kalau benda tu tidak sungguh dan tidak ada, tu memang tak ada tu lah. Sungguh pun tidak, tak ada pun tidak. Kalau dia tak ada tapi sungguh, tu okeylah, tu dia panggil thubuti, ataupun dia panggil sebagai amrun i'tibari ataupun hal. Yang lagi akan sebut ni, sungguhlah, sungguh, faham. Faham daripada akal. Ini dia panggil pecah. Ni dia panggil panjang. Tu. Jadi sifat ma'ani ialah satu sifat yang bangsa ada. Maka ternafilah sifat yang jenis tak ada. Mana? Sifat nafsiyah, sifat salbiah, dia bukan jenis ada, dia sungguh. Maka terkeluarlah. Sebab tu sifat salbiah dan sifat wujud ataupun sifat nafsiyah itu tak termasuk dalam sifat ma'ani. Tu. Yang ada pada zat bukan sifat yang semata-mata reti. Tengok. Bukan sifat yang jenis semata-mata faham di akal je. Ada, dia jenis ada. Ada di zat Tuhan. Macam kita, hitam ni ada di kita. Ada lah. Bila kata ada, lagi pula sungguh di zihin, sungguh di akal kata adalah hitam tu di kita. Adalah sifat kederak di kita. Sifat kederak ada di kita, cuma kita tak nampaklah diri kederak tu. Tu okey. Sifat apa nama lagi? Sifat apa lagi? Sifat masam. Kita ni bau masam. Masam tu adalah sifat ma'ani arat kita. Bau wangi, tu sifat arat kita. Tu okey. Sebab apa boleh dicerak dengan perhidu. Apa-apa yang boleh dicerak oleh panca indera yang 5 dia panggil sebagai benda yang ada. Manis ada, masam ada. Tu busuk ada, wangi ada, panas ada, sejuk ada, suam ada. Sebab apa? Semua boleh disentuh ataupun dicerak oleh salah satu daripada panca indera yang 5, sama ada penglihatan, pendengaran, pekecak, perhidu ataupun pejabat kulit kita ni. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, bukan sifat yang semata-mata reti dan sengoti sahaja dan sungguh sahaja. Tak. Sifat ma'ani memang sungguh. Sifat ma'ani memang sungguh sebab dia benda yang ada. Benda yang ada semestinya sungguh. Benda yang sungguh tak semestinya ada. Panjang sungguh tak? Sungguh. Ada tak? Tak ada. Tu. Dah nampak tu? Nampak je. Tapi yang sebenarnya kita nampak adalah kayu yang panjang tu. Dinding tiang yang panjang tu. Tu. Okey, kasar ada tak kasar? Kasar ada. Sebab apa? Boleh kita sentuh. Ini kasar ni. Ni lembut ni. Tu sifat ma'ani bagi benda tu. Kita sentuh kayu, kasar. Kasar tu sifat dia. Sifat ma'ani dia ataupun arat bagi kayu. Sebab apa kasar? Sebab apa ada? Sebab kasar yang ada tu sebab kita boleh rasa dengan kulit kita. Ini kasar ni, ni lembut. Ada lah tu. Cuma dia berbentuk kita boleh cerak dengan panca indera sahaja, dengan pejabat sahaja. Bila kata kasar dan lembut tu ada, kalau kita mengaji sifat ma'ani, apa dia kita nak kait? Contoh sifat sama', sifat pendengaran Allah. Allah Ta'ala dengar tak lembut, dengar tak kasar, dengar. Sebab apa? Sebab dia itu benda maujud, benda yang ada. Dan sifat pendengar Allah Ta'ala tu adalah bertakluk dengan boleh dengar perkara yang jenis ada. Jadi kasar dengan lembut itu jenis ada. Allah Ta'ala boleh mendengar jenis ada dan jenis lembut dan kasar. Dengar lagu mana? Suara ke? Bukan suara, nyata. Lagu mana? Wallahu a'lam. Tu sikit sebanyak kita ulang kaji balik. Jadi benda ada, maka terkeluarlah salbiah dengan nafsiyah. Dan ada lagi 7 sifat yang terakhir ni yang dinamakan dia dipanggil sebagai sifat ma'nawi. Apa dia sifat ma'nawiyah tu? Apa dia sifat ma'nawiyah tu? Iaitu sifat mana ya? Sifat ma'nawiyah itu iaitu nama-nama bagi ada sifat ma'ani. Iaitu satu nama yang adanya sifat ma'ani di zat. Nama-nama bagi adanya sifat ma'ani yakni ada di zat, ada di zat. Ini pandangan mana ni? Pandangan Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Inilah pandangan yang mu'tamad dan rajih. Pandangan mu'tamad dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah sifat Allah Ta'ala yang wajib belajar 13 sahaja. Ma'nawiyah tidak dikira oleh Imam Abul Hasan Al-Ash'ari sebagai 7 sifat yang wajib belajar secara terperinci. Sebab apa? Sebab faham daripada sifat ma'ani, faham selalu dah ma'nawiyah. Bila kata Allah Ta'ala ada sifat kederat, maka faham dah kederat tu adalah di Tuhan.
Oh, Maturidiyah dan Imam Haramain, Imam Abu Bakar Al-Baqillani kata, kita kena bahas juga maknawiyah, iaitu satu sifat yang diantara tak ada dengan ada, iaitu nak menunjukkan adanya sifat ma'ani di zat. Itu maknawiyah. Imam Abu Hasan Asy'ari kata, tak payah duk bahas dah, benda faham dah. Bila kata sifat kedrat, Allah Ta'ala bersifat kedrat, iradat, ilmu, hayat, ada dah lah di Tuhan tu. Jadi maknawiyah itu satu nama bagi adanya sifat ma'ani di zat. Aku tak mau kira dah, tak mau bahas dah. Tu Imam Abu Hasan Asy'ari. Jadi Imam Abu Hasan Asy'ari seolah-olah kata maknawiyah itu adalah satu nama yang adanya sifat ma'ani di zat. Satu nama bagi adanya sifat ma'ani di zat. Tu Imam Abu Hasan Asy'ari. Bagi Maturidiyah ataupun ulama-ulama lain yang menyokong Maturidiyah seperti Imam Haramain, Imam Abu Bakar Al-Baqillani, Imam Sanusi, dia buat hal. Hal keadaan Allah Ta'ala berperkuasa. Ni payah sikit ni. Hal keadaan Allah Ta'ala yang berperkehendak, bukan berkehendak. Allah Ta'ala, hal keadaan Allah Ta'ala yang berperkata, bukan hal keadaan Allah berkata-kata. Tu dia mensabitkan satu benda lagi, dia panggil hal. Hal ni apa dia? Hal ni ialah satu perkara yang antara ada dan tak ada. Dia nak kata ada pun tak, nak sampai tahap ada pun tak, nak sampai tahap tak ada pun tak. Tuhan. Sekejap kita bahas detail lah. Nampak tu dulu. Jadi di sini takrif ni dibawa oleh ayat diskan seolah-olah itu pandangan rajih. Pandangan rajih 13 sifat saja yang wajib belajar. Pandangan marjuh tapi masyhur iaitu sifat 20. Pandangan marjuh, pandangan lemah tapi masyhur sifat 20. Iaitu masuknya 7 lagi sifat ma'ani, maknawiyah. Masuk lagi 7 sifat ma'nawiyah. Jadi itu nama-nama bagi ada sifat ma'ani dan bereke ma'ani itu, yakni bersangkut paut rapat dengan zat Tuhan. Nak kata sifat ma'ani itu ada di Tuhan tu, bereke di Tuhan. Bereke tu kena faham, itu dia nak bagi faham saja. Bahasa dia. Nak bagi faham saja bahawasanya sifat ma'ani Allah Ta'ala seolah-olah lekat di zat Tuhan. Tapi bukan makna lekat sungguh ni. Bukan pada min haithul haqiqah. Bukan dari sudah hakikat, lekat kau punya sifat Tuhan tu. Bukan, tak. Ini nak bagi faham bahasa saja. Ya, seolah-olah kalau kita test ataupun kita cuba ataupun kita beri contoh hak baharu ni, seolah-olah kita ambil kertas, kita buhgam, kita lekat di dinding. Hal keadaan Allah kertas itu melekat itulah keadaan melekatnya kertas tu di dinding, tu dia panggil maknawiyah. Keadaan tu, kertas benda ada, dinding benda ada, melekat tu tak ada. Keadaan melekat tu seolah-olah itu merupakan maknawiyah bagi kertas tadi tu. Keadaan dia melekat. Jadi nak menunjukkan sifat ma'ani ada di zat. Al-mithalu li taqribil fahmi faqat. Tu contoh-contoh itu untuk mendekatkan faham saja, bukan min haithul haqiqah. Bukan maknanya sifat ma'ani lekat di zat Tuhan, boleh terkeluar ke, boleh lerai ke, bukan. Nak kata sifat ma'ani ada di Tuhan, ada di zat Tuhan, bukannya bercerai daripada zat Tuhan, dan bukannya dia itu zat. Bukannya sifat ma'ani itu zat. Imam Abu Hasan Asy'ari kata tak payah dah nak bahas benda tu. Benda tu faham selalu dah. Bila kita bahas sifat ma'ani, faham selalu dah. Itu nama bagi adanya sifat ma'ani Tuhan. Faham selalu dah. Tak payah nak bahas detail-detail. Yang kata hal pula, yang kata sabitkan hal, sabitkan perkara yang si maknawiyah juga itu dia sebab apa dia sabitkan maknawiyah juga? Takut kita ternafikan maknawiyah yang ijma' ulama kata siapa ingkar itu kafir. Dia ada maknawiyah yang siapa ingkar ijma' ulama kafir. Ada yang maknawiyah siapa ingkar dia tak kafir, dia tu fasik. Sekali lah. Dari faham ni dulu. Maknawiyah itu adalah nak bicara tentang satu sifat ma'ani itu duduk di zat, ada di zat. Sebab itu ulama pada rahimahullah ta'ala dan anak-anak murid dia terjemah hal keadaan Allah Ta'ala berkuasa atas sabit kata halah. Kalau kata Imam Abu Hasan Asy'ari itu nama bagi adanya sifat kedera di Tuhan. Kaunuhu muridan, nama bagi adanya sifat iradat di Tuhan. Kaunuhu hayyan, nama bagi adanya sifat hayat di Tuhan. Kaunuhu mutakalliman, adanya sifat kalam itu di Tuhan. Dia ada nama bagi adanya sifat ma'ani. Itu Imam Abu Hasan Asy'ari. Lepas tu dia tak bahas dah detail maknawiyah tu benda apa.
Bagi yang mensabitkan hal, dia tak terjemah kata nama bagi adanya sifat tu. Tak, dia kata hal keadaan Allah Ta'ala itu berkuasa. Lebih kurang ya. Hal keadaan, dia bubuh hal keadaan. Sebab apa beza dengan Imam Abu Hasan Asy'ari? Imam Abu Hasan Asy'ari kata itu amrun i'tibari saja. Apa pula amrun i'tibari dengan hal? Okey. Amrun i'tibari dengan hal, amrun i'tibari dengan hal, amrun i'tibari dengan hal. Kalau baca, kalau mengaji kitab Wasailul Kalam karangan Ayah Rizkan yang kecil ni, dia bahas berkenaan dengan sungguh-sungguh tu. Sungguh tu ada 3. Satu dia panggil amrun i'tibari, satu dia panggil hal, satu dia panggil adami. Adami ialah kena kepada satu perkara yang faham balik dak. Itu adami. Mana salbiah? Sifat salbiah adami. Mana? Sebab apa? Sebab contoh sifat baqa. Baqa tu apa dia? Dak, dak fana, dak binasa. Tu dia panggil apa? Dia panggil sebagai adami lah. Faham balik dak suatu perkara. Tu. Botok, botok, dak berambut. Adami lah. Okey. Kalau sungguh tak sungguh. Amrun i'tibari pula, amrun i'tibari itu pula beza dengan hal ialah amrun i'tibari ni dekat-dekat dengan tak ada. Tapi bila kata tak ada disebut. Nak faham amrun i'tibari dengan hal bezanya ialah amrun i'tibari dia itu nampak macam tak ada. Tapi bila kita kata tak ada, kita sebut. Tu amrun i'tibari. Betul-betul tak nampak diri rupa dia tu, rupa benda tu tak nampak langsung. Tak ada kot. Tak ada, kenapa kita sebut? Zaid lari laju. Laju. Nampak tak diri laju tu? Diri laju tu. Rupa laju tu. Nampak tak? Tak nampak langsung. Tapi bila kata tak ada, kita sebut hak tu laju. Apa nak cibari? Pecah. Gelas itu pecah. Gelas itu pecah. Gelas tu wujudi. Pecah tu amrun i'tibari. Sebab apa? Diri pecah, rupa pecah tu tak nampak di zohir mata pun. Tapi nak kata tak ada, kita sebut tu pecah. Tu. Jadi diri pecah tu sendiri, itu amrun i'tibari. Gelas wujudi, benda yang jenis ada sebab kita boleh sentuh. Tu. Okey. Kita boleh sentuh. Okey. Tok Guru buat misal. Yang dulu kalau sifat samak kan, sifat samak kan sifat pendengar kan, Allah Ta'ala mendengar apa-apa perkara yang wujudi. Baik, Allah Ta'ala dengar pecah gelas ke gelas pecah? Tu. Allah Ta'ala dengar gelas pecah ke pecah gelas? Jawab sini. Kita dah faham dulu sifat samak Allah Ta'ala mendengar nyata di sifat samak dia, di sifat pendengaran dia, bahawasanya Allah Ta'ala bertakluk dengan perkara yang jenis wujudi. Maknanya Allah Ta'ala mendengar nyata di sifat samak dia perkara-perkara yang jenis ada sahaja. Benda sungguh tidak bertakluk. Jadi pecah gelas dengan gelas pecah, mana Allah dengar? Tu. Jawabnya gelas pecah. Sebab apa? Gelas yang bersifat pecah. Gelas tu yang Allah Ta'ala dengar. Sebab apa? Sebab dia wujudi. Gelas tu wujudi. Dengar dengan mana apa? Keluar suara tak? Bukan. Nyata. Lagu mana? Wallahualam. Adapun pecah gelas tak dengar. Sebab pecah, diri pecah, rupa pecah tu sungguh bukan ada. Tapi walaupun diri pecah, pecah gelas tu tak dengar, tapi bunyi pecah dengar. Ketaush, tu bunyi. Bunyi tu ada, jenis ada. Maka Allah Ta'ala dengar suara pecah, bukan dengar pecah. Tengok, beza tu. Okay. Suara pecah gelas, suara tu ada. Pecah tu amrun i'tibari, jenis faham saja. Gelas tu ada. Tengok. Tu kalau Tok uji itulah nak tengok kita faham ke tak. Okay. Tu dia panggil amrun i'tibari. Nak kata tak ada tapi kita sebut. Hal, itu sungguh. Amrun i'tibari sungguh. Adami sungguh. Hal pun terjemah sungguh juga. Apa beza dengan amrun i'tibari? Hal ni kalau kita tengok kitab Arab ataupun kitab Jawi kata apa? Hal ni adalah antara ada dengan tak ada. Dia tinggi sekali ialah maujud. Hal adalah amrun i'tibari. Okey. Macam ada lain masalah. Apa tadi? Lupa dah.
Apa tadi? Amrun i'tibari. Okey, hal. Okey, hal. Hal ni ialah satu perkara yang duduk antara ada dengan tak ada. Duduk antara ada dengan tak ada. Nak kata dia itu ada, tak sampai tahap ada. Nak kata dia tak ada, tak sampai tahap tak ada. Tu hal. Lagu orang nak beza dengan amrun i'tibari hal ni. Hal ni kita nampak rupa, kata guru. Kita nampak rupa dia. Kita nampak rupa, bukan nak kata rupa seketul tu tak. Maksudnya kita nampak rupa, tapi bila tunjuk tak kena. Kita nampak rupa dia saja, tapi nak tunjuk ke dia tak kena. Tu hal. Nampak rupa, nampak bentuk ataupun nampak benda tu, kita nampak, tapi bila tunjuk tak kena. Contoh apa dia? Contoh 4 segi. Kita nampak macam ada 4 segi ni, tapi bila tunjuk kepada 4 segi, ni bukan 4 segi, ni kita. Sini, ni bukan 4 segi, ni kita. Kita belakang ni. Jadi kita, ni dia panggil hal. Kita nampak rupa dia, tapi bila kita tunjuk tak kena. Nampak rupa, nampak bentuk, tapi bila tunjuk tak kena. Kena pada buku. Bola bulat, bola tu wujudi, bola tu jenis ada, tapi bila tunjuk kepada bulat tu tak ada. Bulat tu tak ada. Faham saja, sungguh. Nampak rupa bulat, nampak macam ada, tapi bila tunjuk tak kena. Okey. Tu dia panggil hal. Tu dia panggil hal. Nampak rupa, nampak bentuk, nampak benda tu lah. Nampak, kita nampak macam ada tapi tak ada sebenarnya. Nampak macam ada, tapi bila tunjuk tak kena. Beza dengan amrun i'tibari. Amrun i'tibari, benda tu rupa pun tak ada, tak nampak langsung rupa dia, tapi bila tak ada, kita sebut. Tu, okey. Tu amrun i'tibari. Tu beza amrun i'tibari dengan maknawiyah. Jadi Imam Abu Hasan Asy'ari kata, maknawiyah ni kena kepada nama bagi adanya sifat makni di zat. Sudah, tak payah duk bahas dah. Tu amrun i'tibari. Imam Abu Hasan Asy'ari mengatakan bahawasanya maknawiyah tu amrun i'tibari, bukan dia menafikan maknawiyah. Faham? Bukan dia menafikan maknawiyah, dia tidak menafikan maknawiyah. Yang kata tu, yang menafikan ialah bilangan untuk kita belajar kepada sifat maknawiyah tu. Tak payah belajar dah, tak payah belajar secara tafsiri dah, faham selalu dah daripada sifat makni tu, faham selalu dah maknawiyah. Set-set hal pula, set-set yang kata ada hal ataupun yang menyokong kata kena sabit juga tujuh ni, sabit jugalah nak kata bahawasanya sifat makni tu duduk betul di zat. Duduk di zat, bukan berenggang dengan zat, bukan pisah dengan zat, dan bukan dia zat lepas tu sifat. Bukan, dia ada di zat, sabit sungguh di zat. Jadi sifat ma'nawiyah ialah nak menunjukkan sifat makni tu ada di zat, duduk di zat, bukan renggang dengan zat, bukan pisah dengan zat. Okey, tu maknawiyah dalam perbahasan sifat ini. Faham elok? Saya tak faham. Saya dia mari maknawiyah yang mujma' alaih dengan maknawiyah yang mukhtalafih. Dia pun apa ni? Faham betul-betul bahawasanya maknawiyah dalam sifat maknawiyah ini yang dalam perbahasan sifat 20 ni ialah terkena kepada perbahasan diri. Nak kata bahawasanya sifat makni itu ada di Tuhan. Sifat makni itu ada di Tuhan. Okey, pakaian kita ada di kita. Kita ni keadaan berpakaian. Keadaan kita yang berpakaian. Tu maknawiyah kita tu. Contoh. Okey. Keadaan kita yang berpakaian. Keadaan yang berpakaian tu amrun i'tibari. Faham je. Kita nampak pakai baju ni, oh dia berpakaian. Faham je, faham. Tu. Tapi orang yang kata hal, dak itu hal. Bukan faham, bukan amrun i'tibari saja, hal. Oh, bergaduh. Bergaduh amrun i'tibari hal. Oi, mana satu ni? Muktamadnya amrun i'tibari lah. Senang. Oh, senang. Faham. Amrun i'tibari ya? Faham. Tu, faham. Habis. Jadi bracket tu, kalau orang Kelantan tu kata sakut paut ataupun duk rapat duk melekat. Tapi itu makna untuk kita faham saja. Bukan pada hakikat Allah Ta'ala sifat makna duk lekat. Jangan panggil istilah lekat. Kita kena jaga bahasa dengan Tuhan. Tu walaupun kita nak bagi faham ni ala sabilil fahmi saja, tapi ala sabilil haqiqah dah. Tu. Kata musannif rahimahullahu taala, dikatakan nama-nama bagi ada sifat ma'ani dan bereke sifat ma'ani dengan zat Tuhan dikatakan umurun i'tibariyah. Tu perkara-perkara yang diiktibarkan, yang difaham sahaja.
Saya tak mau bahalah amrun i'tibari ni ada dua lagi, amrun i'tibari ikhtira'i dan amrun i'tibari intiza'i. Tak mau bahas tu. Tu. Okey. Faham amrun i'tibari dulu. Nak faham i'tibari ikhtira'i dengan intiza'i, kita lain pula. Baca kitab Taqribul Ikhwan pula. Lepas kitab ni mengaji pula Taqribul Ikhwan. Tu. Okey, Taqribul Ikhwan, intiza'i dengan ikhtira'i adalah itu. Tak ada pun situ, tapi mesti untuk urai. Okey. Dan kalau saya urai ni pukul 9 habis. Tu. Umurun i'tibariyah, ikhtira'iyah dengan intiza'iyah. Faham amrun i'tibari ni sungguh ya. Sungguh dengan makna apa dia? Sungguh dengan makna faham. Dia nak rupa tu tak nampak, bentuk tu tak nampak pun benda tu, tak nampak dia rupa benda tu, tapi bila kita kata tak ada, dia kita sebut. Hal pula kita nampak rupa tu, kita nampak ada bentuk dia, tapi bila tunjuk tak kena. Tu. Sampel ilmu tauhid ni. Ngaji cara aku ni barulah kejap, barulah gup. Dia panggil bang. Rapat ji. Tu. Rup kena. Sedap. Mampat. Lubang besar ni kita masuk rapat. Tak longgak dah. Tu. Tu. Kita masuk. Rapat dah. Tak boleh, tak nak keluar dah. Tu aqaid, tu akidah. Kalau yang jenis longgak-longgak ni bukan akidah. Akidah ni diikat sungguh. Sebab tu Baquratul Amani, Syekh Wan Ismail Al-Fatani rahimahullahu taala, dia tak sebut akidah ni simpulan-simpulan iman, dia tak sebut. Sebab dia kata simpulan ni dia boleh hurai lagi. Dia boleh hurai lagi, maknanya akidah tu boleh hurai lagi. Bila hurai habis kafir. Dia kata bukan simpulan iman, tapi tambatan iman. Tambat ni ialah kita sangkut di satu benda tak boleh keluar dah. Tu. Dalam tu. Tambat tu kita tambat satu benda tak boleh keluar dah, tak boleh cabut. Tapi kalau simpul kita boleh hurai lagi. Tu. Okey. Habis. Kemudian tu amrun i'tibariyah, iaitu amrun i'tibariyah. Amrun i'tibariyah ni adalah pandangan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang kata itu nama bagi adanya sifat ma'ani di Tuhan. Faham sahaja. Faham kepada sifat ma'ani tu di Tuhan. Tu je. Tak ada bahas dah. Itu pandangan mu'tamad. Atas pandangan ni maka habislah pengajian sifat 13. Tapi yang masyhurnya sifat 20. Itu qaul yang marjuh dan itu masyhur. Sebab apa? Sebab ikut pandangan ulama yang mengatakan adanya hal tadi. Sekali adalah hal ni imur i'tibari, iaitu umurun i'tibariyah, perkara yang dikira-kirakan jua, perkara yang difahamkan jua. Dikira-kira, i'tibar tu kira lah. Faham. Sedap mi kari. Sedap mi kari. Mi kari ada tak? Ada. Sebab apa? Kita boleh sentuh, boleh tengok. Sedap ada tak? Sedap tak ada. Rasa sedap, rasa di lidah tu, sedap tu umum. Sedap tu adalah, dia panggil global. Sedap itu adalah subjektif. Sebab apa? Sebab kalau kita makan coklat manis, sedap coklat ni. Sedap. Tapi kalau coklat tu pahit, sedap tak sedap? Tengok. Sedap tu bukan rasa. Sedap tu adalah sifat bagi rasa. Rasa manis dia tu sedap. Rasa masam dia tu sedap. Bukannya kita rasa sedap tu, dah. Kadang-kadang satu benda makanan tu, masam-masam manis tu sedap. Kadang-kadang kalau satu makanan tu, masam-masam manis tak sedap. Maksudnya apa? Subjektif dia tu. Maknanya itu adalah amrun i'tibari. Jadi sedap tu, rupa dia tak ada pun. Rupa bentuk tak ada pun. Tapi fahamnya. Sedap ni. Tu. Sedap dia syarah. Sedap dia syarah subjektif. Ada yang sedap syarah apabila syarah gila-gila. Ada yang kata sedap syarah bila dia syarah sikit-sikit. Subjektif. Okey. Sedap tak syarah ni? Tu. Habis. Itu amrun i'tibari. Faham sahaja. Dan kata setengah ulama, setengah ulama siapa dia? Tabi Al-Imamul Haramain, Al-Imam Abu Bakar Al-Baqillani, Al-Imam Sanusi, Maturidiyah. Paling kurang tu. Al-Imam Abu Bakar Al-Baqillani, Al-Imamul Haramain, Al-Imam Sanusi, Maturidiyah. Okey. Dikatakan perekek dan pelekat tu dia. Sampai tahap tu nak bagi faham, dia pun pelekat terus.
Pereke bahasa Kelantan lah weh. Pereke ni pelekat tu. Dia ataf tafsir, tobik tu. Ataf tafsir tu nak mentafsirkan pereke tu menatang apa? Orang luar tak faham. Pelekat. Tu. Pereke dan pelekat. Sifat makni tu pelekat. Apa? Kena okey. Setengah ulama kenakan. Bukan katakan. Kenakan. Yakni sabitkan pereke dan pelekat sifat ma'ani dengan zat. Sampai tahap tu. Kita faham bahas lagi sekali. Bukan makna ayah dia kata ada lekat, ada gam kau di Tuhan tu, ini sifat dengan zat duk bersatu, ada gam kau. Bukan nak faham gam tu, bukan nak faham lekat tu, nak faham ada di zat tu ya. Ni bahasa kita nak faham bahasa lagu ni lah. Bahasa lagu mana lagi? Nak kata sifat ma'ani ada di zat. Bukan sifat ma'ani duduk di tempat lain, zat Allah duduk di tempat lain. Bukan. Jadi atas pandangan ni kata dia kenakan kepada pelekat. Kalau Imam Abu Hasan Asy'ari tu kata dia tidak ada pelekat, dia tidak ada seolah-olah pelekat, tapi nama bagi adanya zat di Tuhan. Nama bagi adanya zat di Tuhan. Bahasa Arab kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu hayyan ila akhirih. Tapi kalau Maturidiyah ni dia kena kepada pelekat yang melekatkan sifat ma'ani di zat. Itu hal. Itu hal yang kita kata nampak rupa macam ada macam rupa tu duk ada, tapi bila tunjuk tak kena kepada zat Tuhan contohnya. Okey. Keadaan saya berpakaian, keadaan tu bila tunjuk tak kena, tapi nampak rupa saya duk berpakaian ni. Tapi bila tunjuk kepada berpakaian, keadaan berpakaian tu tak ada pun, hanya itu hal dia panggil. Nampak macam rupa tu berpakaian, adalah keadaan berpakaian tu, tapi bila tunjuk tak kena. Contohlah tu. Sifat ma'nawiyah gitu. Hal gitu. Jadi atas ulama yang mensabitkan ma'nawiyah itu hal, seolah gitulah. Hal. Tu. Okey, hal. 4 segi bagi buku, hal. Bulatnya meja, hal. Okey. Silindernya bekas, hal. Bentuk belakang semua tu. Okey. Nampak rupa tapi bila tunjuk tak kena. Jadi atas pandangan ni dia panggil pelekat, seolah-olah pelekat. Dikatakan ahwal. Tengok. Dikatakan ahwal, hal lah. Iaitu ahwal tu perkara yang antara ada dan tiada. Kita dah syarah tadi. Perkara yang antara ada dan tiada. Tu. Iaitulah sifat maknawiyah itu yang kata sabit kata kalau kaunuhu ta'ala qadiran. Kaunuhu ta'ala qadiran, keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa. Sini tak terjemah ni. Dalam kitab lain ada terjemah lah. Taqribul Ikhwan ada terjemah. Ataupun kitab Qada'i Baqurah ada terjemah berkuasa. Keadaan Allah yang berkuasa. Kalau Imam Abu Hasan Asy'ari ialah nama bagi sifat berkuasa tu ada di Tuhan. Nama bagi sifat berkuasa tu ada di Tuhan. Tu maknawiyah. Tak ada duk bahas dah maknawiyah tu. Pandangan kedua setengah ulama Maturidiyah tu, hal keadaan Allah Ta'ala berkuasa, yakni hal keadaan berkuasa tu ada di Tuhan. Sebab tu bercanggah dengan terjemahan orang dulu. Ulama dulu dia terjemah keadaan Allah Ta'ala berkuasa, keadaan Allah Ta'ala yang berkehendak. Kita bukan nak bahas berkuasa Allah, bukan nak bahas berkehendak Allah, bukan nak bahas berkata-kata Allah, bukan nak bahas mengetahui Allah. Tak, bukan keadaan Allah yang Maha mengetahui yang kita nak bahas. Kita nak bahas sifat zat ada di zat. Sifat ma'ani ada di zat. Sifatul zat ada di zat. Itu maknawiyah yang dimaksudkan. Adapun maknawiyah kata berkuasa, keadaan berkehendak, itu ittifaq ulama, siapa engkar kufur. Kitab Faridah Faraid. Kitab Faridah Faraid, Tabaq Halabi muka surat 10. Baris bawah sekali 3 ke atas. Maka inilah 13 sifat serta segala lawannya. 13 sifat dulu tu lah sebelum maknawiyah.
Dan segala dalilnya yang wajib kita ketahuikan dia atas jalan tafsil pada qaul yang rajih, iaitulah qaul Imam Asy'ari. 13 ni, 13 lah, yang ni daripada wujud sampai kepada kalam. 13 ni atas qaul yang rajih. Ini pandangan mu'tamad Ahlus Sunnah. 13 sifat ni yang wajib kita belajar secara tafsil. Bersalahan bagi qaul Qadhi. Tengok topik dia. Qadhi iaitu Abu Tayyib Bakar Muhammad Al-Baqillani dan Imamul Haramain, bahwasanya segala sifat yang wajib diketahuikan atas jalan tafsir itu 20 sifat. 20 sifat, iaitu termasuk 7 sifat maknawiyah, dengan ditambahkan sifat maknawiyah yang 7. Tengok. Dan menjalani atasnya oleh Syekh Sanusi. Imam Sanusi pun ikut Imam Abu Bakar Al-Baqillani, ikut Imamul Haramain dalam akidahnya. Dalam akidah ni lah, akidahnya Imam Sanusi itu Matan Umum Darahin namanya. Dan ini qaul yang kata ada sifat 20 ni ialah yang masyhur sekarang. Tapi itu qaul marjuh, itu qaul yang dhaif tapi masyhur sifat 20. Oi, mengaji apa asal tikak sifat 20. Buat apa mengaji sifat 20? Aku mengaji sifat 13. Sama tu. 13 itu mu'tamad, 20 itu yang marjuh tapi masyhur. Bagi yang kata 13, bagi yang kata sifat 13, maknanya 7 maknawiyah bukan dia nafi dah. 7 maknawiyah tu faham bila Allah Ta'ala bersifat ma'ni, faham. Oh, sifat ma'ni ada di zat. Sudah. Tu. Bukan makna Imam Abu Hasan Asy'ari ini menafikan sifat maknawiyah. Oi, sifat maknawiyah siapa ingkar kafir. Tanbihun, tengoklah kitab Faridah. Tanbihun ke surat sebelah. Tanbihun, ketahui olehmu bahwasanya al-kaunu qadiran, keadaan Allah berkuasa. Sini terjemah berkuasa, tapi kita kata sebab apa berperkuasa? Faham dulu, berperkuasa, berperkehendak. Keadaan Allah Ta'ala yang berperkata, keadaan Allah Ta'ala yang berpengetahuan. Sebab apa? Sebab kita nak merujuk kepada satu sifat ma'ani ada di zat. Bukan nak kata Allah berkuasa, bukan nak cerita Allah berkehendak, bukan nak cerita Allah mengetahui, bukan nak cerita Allah berkata-kata. Siapa nak pihak tu kafir. Siapa nak pihak tu? Siapa nak pihak tu kafir. Kita bukan nak cerita pasal Allah berkuasa, Allah berkehendak. Tak, nak cerita sifat ma'ani ada di zat. Ada di zat tu, tu khilaf, mukhtalaf fi, tu khilaf. Oh, ada di zat dengan mana? Nama bagi adanya sifat ma'ani di Tuhan. Sudahlah, tak elok fikir dah. Amrun i'tibari, faham selalu dah. Kalau kedua kata, tak boleh, tak boleh juga, kena sabitkan juga. Keadaan Allah Ta'ala yang berperkuasa. Apa berperkuasa? Yakni keadaan Allah Ta'ala yang ada perkuasa ada di zat. Keadaan Allah Ta'ala yang perkuasanya itu ada di zat. Hal keadaan Allah Ta'ala, perkehendak Allah Ta'ala tu ada di zat. Hal keadaan Allah Ta'ala perhidup itu ada di zat. Hal keadaan Allah Ta'ala pendengaran itu ada di zat. Hal keadaan Allah Ta'ala penglihatan itu ada di zat. Hal keadaan halun. Tu Maturidiyah, Imam Sanusi, Imam Haramain, Imam Abu Bakar Al-Baqillani. Al-kaunu muridan dan al-kaunu aliman, hingga akhirnya itu sabit sekaliannya dengan tiada khilaf. Kalau orang tak faham torik pada ni, bukan torik lah, kita tak mau torik-torik. Okay, kalau kita tak faham cara pada syarah untuk bagi kita faham, macam mana kita nak faham hurai ibarat Faridah ni? Kita tengok, dia kata sabit sekalian tadi tu, sekalian al-kaunu qadiran, al-kaunu muridan, al-kaunu hayyan. Orang tanya pula, bukan kaunuhu ke? Ni kalau mengaji nahwu tak reti, tak tahu. Tu dia panggil asalnya memang kaunuhu, tapi dihazahkan mudhafu ilaih, diganti dengan alif lam, itu sah dalam mazhab Basrah. Jadilah al-kaunu qadiran. Okey. Jadi qadiran tu khabar kaun. I'rab pula dah sekarang. Sabit sekalian itu dengan tiada khilaf, maka wajib ia bagi Allah Ta'ala dengan ijma' atas mazhab Ahlu Sunnah dan Mu'tazilah, dan atas ulama' yang bermazhab yang menyatakan ahwal, dan ulama' yang menafikan ahwal. Siapa? Imam Abu Hasan Asy'ari itu. Semua ijma' kata Allah Ta'ala berkuasa, Allah Ta'ala berkehendak, Allah Ta'ala keadaannya berkata-kata, mengetahui. Tu tak ada khilaf tu, ijma'. Ijma' ni apa dia? Ijma' ni Ahlu Sunnah, Mu'tazilah, orang yang mengatakan tak adanya hal, orang yang mengatakan adanya hal. Semua kata Allah Ta'ala berkuasa. Okey, kita faham. Baca lagi. Dan hanya sehingga
Dan hanya sungguhnya khilaf itu. Tadi tak ada khilaf. Berkuasa Allah, berkata-kata Allah, berkehendak Allah, mengetahuinya Allah, keadaan Allah mengetahui. Itu tak ada khilaf tu. Mu'tazilah pun kata dah. Mu'tazilah pun kata dah. Tu. Sungguhnya khilaf itu pada keadaannya beberapa sifat yang lebih atas segala sifat ma'ani. Tu. Sifat ma'ani dia panggil sifatun zaidatun, sifat yang lebih atas zat, iaitu sifat yang ada di zat, dia lebih tu dia panggil. Bukannya jenis sifat yang sungguh, bukannya sifatun zaidatun, bukan sifat yang lebih atas zat, sebab dia sungguh ni dia tak ada. Ni sifat ma'ani ada di zat. Ada tu maksudnya dia tambahan. Tambahan bagi Allah Ta'ala, sifat tambahan. Yang lebih atas segala sifat ma'ani atau tiada lebih atasnya. Tu. Okey. Nak bicara apa yang khilaf tu pada keadaannya beberapa sifat yang lebih atas segala sifat. Apa dia? Ma'ani itulah. Atau tiada lebih. Lebih ke tiada lebih? Keadaan itu lebih ke tiada lebih? Iaitu keadaan hal itulah. Hal tu kita nak sabit tak juga. Maknawiyah dengan makna hal keadaan Allah Ta'ala berperkuasa, hak tu khilaf. Adapun hal keadaan Allah Ta'ala berkuasa, hak tu tak ada khilaf. Mu'tazilah sabit, Ahlus Sunnah sabit, orang yang menafikan ahwal sabit, orang yang menafikan ahwal sabit, orang yang mensabitkan ahwal sabit. Keadaan Allah berkuasa, keadaan Allah berkehendak, keadaan Allah berkata-kata, hak tu sabit. Itu mujma' alaih. Yang mukhtalafi, keadaan Allah Ta'ala yang sifat ma'ani yang lebih pada zat tu, keadaan dia tu ada tak? Tu. Hal-hal tu ada tak? Tu khilaf. Jadi Imam Abu Hasan Asy'ari kata, tak payah. Faham kata sifat kudrat, faham selalu dah ada di zat. Nama bagi ada yang sifat kudrat di zat. Tu. Atau tiada lebih atasnya, bahkan ia umur i'tibariyah. Bagi yang tidak mengatakan adanya hal, amr i'tibari sudahlah, faham sudahlah. Tu. Artinya arti amr i'tibari beberapa perkara yang diiktibarkan, yang dikira pada zihin, pada akal jua. Tiada ia pada kharij. Tak ada pun di luaran ni, tak ada, tapi faham je. Tu umur i'tibariyah. Imam Abu Hasan Asy'ari kata itu nak kena pada nama bagi sifat ma'ani ada di zat sudah. Pandangan kedua, hal keadaan Allah Ta'ala yang perkuasanya duduk di zat. Apa dia? Berperkuasa. Dia bukan berkuasa, berperkuasa, berperkehendak, berperkata, berperhidup, berpengetahuan, tu. Yang nak kata sifat ma'ani duduk di zat. Sifat ma'ani terjemah apa? Perkehendak. Berperkehendak, keadaan Allah berperkehendak. Berperkehendak, yakni keadaan Allah Ta'ala yang bersifat perkehendak. Dalam kitab lain sebut keadaan Allah Ta'ala yang bersifat perkehendak. Boleh. Terjemahan lain, Allah Ta'ala, keadaan Allah Ta'ala yang berperkehendak. Boleh. Keadaan Allah Ta'ala, kalau tak faham berperkehendak, keadaan Allah Ta'ala yang bersifat perkehendak, keadaan Allah Ta'ala yang bersifat perkuasa, keadaan Allah Ta'ala yang bersifat perkata, keadaan Allah Ta'ala yang bersifat pengetahuan, keadaan Allah Ta'ala yang bersifat penglihatan, keadaan Allah Ta'ala yang bersifat pendengaran. Hak tu yang mukhtalaf fih. Itu yang khilaf. Nak sabit hal ke tak? Adapun berkuasa Allah, mengetahui Allah, mendengar Allah, itu siapa engkar, kufur ijma' ulama' Mu'tazilah, Ahlus Sunnah yang mensabitkan ahwal ataupun tidak, semua kata kafir. Maka tatkala itu, maka makna ingkarkan ahwal pada mereka yang menafikan dia itu, ingkar lebihnya atas ma'ani. Yang mengingkarkan, tak payahlah ahwal ni, hal-hal buat apa? Yang ingkar tu ingkar lebih, bukan ingkar maknawiyah yang kata berkuasa tu. Bukan menafikan Allah Ta'ala berkehendak, bukan menafikan Allah Ta'ala berkata-kata. Macam tu Imam Abu Hasan Asy'ari kafir, bohong. Imam Abu Hasan Asy'ari tak nafi keadaan Allah berkuasa. Yang dia nafinya nak jadi kira zat, nak bilangnya ialah keadaan Allah Ta'ala yang bersifat perkuasa, keadaan Allah Ta'ala yang berperkuasa, keadaan Allah Ta'ala yang bersifat perkehendak, keadaan Allah Ta'ala yang berperkehendak. Itu yang dia nafi. Lebih tu, keadaan lebih tu sifat ma'ani.
lebih tu lebihnya itu sifat ma'ani. Lebih itu sifatun zaidatun itulah. Lebih tu sifat yang ada di zat Tuhan. Keadaan tu yang dia nafi. Bukan keadaan berkuasa, tapi keadaan sifat Allah berkuasa tu ada di zat tu yang dia nafi. Keadaan tu yang nafi. Dia kata faham dah, kena pernama bagi adanya sifat ma'ani di zat sudah. Tengok, ingkar lebihnya atas ma'ani, tiada ingkarkan keadaannya subhanahu wa ta'ala yang kuasa. Dia tak ingkar Allah Ta'ala berkuasa, berkehendak dan sebagainya. Yang ingkar keadaan lebihnya tu. Keadaan-keadaan tu ada ke tak? Imam Syaikh'i kata tak payah, faham selalu. Amrun i'tibari. Tak ada hal. Dia kata al-halu muhalun. Hal itu mustahil. Apa dia? Sebab apa hal tu muhal? Sebab apa hal tu mustahil? Oi, lagu mana nak faham antara ada dengan tak ada? Macam mana nak faham antara ada dengan tak ada? Satu benda itu di antara ada dengan tak ada. Satu perkara itu adalah antara ada dengan tak ada. Tak faham. Amrul itibari. Selalu pukul dia kata. Itu benda yang faham sahaja. Lagi mudah. Dan itu qaul mu'tamad. Qaul mu'tamad tidak ada hal. Senang. Kita pun boleh duduk lena. Bila kata ada kudrat, Allah Ta'ala sifat kudrat tu ada di zat. Baru isyak dah. Mukadimah tuan-tuan. Habis. Okey, itu tak apalah. Okey. Tengok. Adapun bawah sikit, adapun orang yang menafikan sifat ma'ani seperti Mu'tazilah yang berkata mereka itu Mu'tazilah, tiada bagi Allah itu sifat ma'ani. Bahkan Allah Ta'ala itu qadirun dengan zatnya, iaitu berkuasa dengan zatnya, dan murid dengan zatnya, berkehendak dengan zatnya dan sebagainya, maka tiada jadi ia kafir. Tiada jadi ia kafir. Tiada jadi ia kafir, tetapi jadi fasik. Tu. Okey? Tiada jadi kafir. Dia menafikan ma'ani. Ulama Ahlussunnah kata menafikan ma'ani tidak kafir. Menafikan ma'ani tidak kafir. Tapi Mu'tazilah mensabitkan maknawiyah. Dalam Syarqawi surat 150, apa hubungan antara ma'ani maknawiyah? Dia kata apa? Wa qaddama al-ma'ani 'alaiha, dan didahulukan ulama perbahasan sifat ma'ani ke atas sifat maknawiyah, li'annaha aslalaha, kerana bahawasanya sifat ma'ani itu asal baginya, bagi sifat maknawiyah. Idzil mansubu ilaihi aslun lil mansubu fi ta'aqul, maka nisbah kepada sifat ma'ani itu ialah asal dari sudut penisbahan tu. Asal penisbahan tu ma'ani kena faham dulu. Ma'ani kena faham dulu, baru faham maknawiyah. Sebab apa kita kata gitu? Sebab maknawiyah yang kita nak bahas dalam sifat 20 ialah adanya sifat ma'ani di zat. Lagu mana kita nak faham maknawiyah yang mensabitkan sifat adanya sifat ma'ani di zat kalau kita tak faham sifat ma'ani dulu? Faham tak? Faham perbahasan tu? Macam mana kita nak faham sifat maknawiyah kalau kita tak sabit sifat ma'ani dulu? Sebab sifat maknawiyah yang kita maksudkan dalam perbahasan ialah sifat ma'ani yang ada di zat Tuhan. Lagu mana kita nak faham satu sifat ma'ani yang ada di zat Tuhan kalau kita tak faham sifat ma'ani? Macam mana? Maka dia kata asal. Tu. Habis tu. Dia kata fa innaha la tu'qalu, maka sesungguhnya maknawiyah itu la tu'qalu, tidak dapat difikirkan illa ba'da ta'aqqulil ma'ani, melainkan selepas kita fikir terlebih dahulu ma'ani, yakni faham terlebih dahulu ma'ani baru faham maknawiyah. Sebab maknawiyah dalam perbahasan ini ialah terkena kepada sifat ma'ani yang ada di zat itu maknawiyah. Dia nak bagi tahu sifat ma'ani yang ada di zat itu maknawiyah. Satu kali aku ulang. Bukan maknawiyah dengan makna berkuasa Allah, berkehendak Allah, yang sifatul fi'li tu, sifat fi'il tu bukan. Berkata-kata Allah, berkehendak Allah, bukan nak cerita pasal tu. Itu ijma' tu dalam apa? Dalam faridah. Ijma'. Dan Imam Abu Hasan Asy'ari menafikan maknawiyah, bukan maknawiyah berkuasa. Tengok, dalam faridah sebut. Bukan maknawiyah berkuasa tu, tapi keadaan tu. Hal tu, al-halu muhal.
hak tu mustahil. Kemudian dia kata qauluhu wa hiya mulazimatun muqtada ja'lihim al-ma'aniya ilalan wal ma'nawiyatu ma'lulatun ay yaqula wa hiya lazimatun idhil ma'lumu lazimun li'illatihi. Ma'nawiyah itu lazim. Ma'nawiyah itu lazim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ma'ani itu malzum. Okey. Ma'nawiyah itu lazim. Ma'ani itu malzum. Apa lazim malzum? Yakni bila kita kata keadaan Allah Ta'ala yang berperkuasa itu, sabit itu lazim daripada keadaan Allah yang berperkuasa, maka sabit juga Allah berkuasa, Allah berperkuasa, Allah perkuasa. Ada yang sifat perkuasa. Lazim. Allah Ta'ala berperkehendak. Lazim daripada kata Allah Ta'ala berperkehendak, maknanya kita faham Allah bersifat perkehendak. Faham lah? Soalan. Faridah kata tadi Mu'tazilah kata mengiktiraf maknawiyah. Betul? Maknawiyah, iktiraf maknawiyah. Baik. Kalau Mu'tazilah iktiraf maknawiyah, yang kita faham keadaan berkuasa, Yang kita faham keadaan berperkuasa tu, keadaan berperkuasa, keadaan berperkehendak, keadaan berperhidup, keadaan berperkata. Kalau Mu'tazilah sabit hak tu, makna dia sabit juga sifat ma'ani. Sebab kalau dia sabit keadaan Allah Ta'ala berperkata, kita kata apa tadi? Berperkata, keadaan Allah berperkata tu lazim. Sifat ma'ani malzum. Bila sabitnya keadaan Allah yang berperkata dengan makna adanya sifat kata di zat, itu Mu'tazilah. Mu'tazilah sebut, Mu'tazilah iktiraf, yang tak iktiraf ma'ani. Jadi pelik. Macam mana sabit lazim tak ada malzum? Pelik. Keadaan Allah, kalau sifat, okey, kita kata Mu'tazilah ibarat kitab Faridah tadi. Mu'tazilah kata, Mu'tazilah Ahlus Sunnah kata ijma', maknawiyah tak payah nafi. Baik, maknawiyah tak payah nafi. Maknanya Mu'tazilah tidak menafikan maknawiyah. Betul. Okey. Sekarang soalannya, perbahasan sifat maknawiyah ini ialah tuju kepada adanya sifat kudrat di Tuhan. Keadaan adanya sifat perkehendak di Tuhan. Keadaan adanya sifat ma'ani, ataupun nama bagi adanya sifat ma'ani di Tuhan. Adanya sifat ma'ani di Tuhan. Kalau Mu'tazilah sabit itu, maknanya Mu'tazilah sabit ma'ani. Sedangkan kita kata mafhum, mutlak, secara ijma' lah kita kata Mu'tazilah nafi ma'ani. Sebab dia kata ta'addudul qudama mustahil. Berbilang-bilang benda qadim mustahil. Dia sangkakan kedera, iradat, ilmu hayat, banyak benda qadim ni, tambah zat pula. Ni ta'addudul qudama. Kita kata dulu Ahlus Sunnah kata bukan gitu. Rujuk balik dulu tu syarah tu, tak mau dah bilang, tak mau syarah balik dah ta'addudul qudama tu. Jadi maknanya Mu'tazilah mengiktiraf maknawiyah lain ni. Maknawiyah dengan makna keadaan berkuasa. Sebab dia kata berkuasa dengan zat. Kita baca tadi Faridah, berkuasa dengan zat, berkuasa dengan berkehendak dengan zat, berkata-kata dengan zat. Sebab dia tidak mengiktiraf sifat ma'ani. Kemudian maknawiyah apa yang Mu'tazilah sabitkan tu? Sebab tu bila tak tahu, tak faham gini, macam mana dia nak urai Faridah? Okey, macam mana nak urai Faridah? Ijma' ulama kata kafir, dia itu menolak maknawiyah. Ijma' ulama. Yang pertama kita akan kalau tak faham ni, kita akan semampu pasal Imam Abu Hasan Asy'ari. Dia menafikan maknawiyah. Dia bukan menafikan maknawiyah, dia menafikan keadaan tu. Dia bukan menafikan berkuasa Allah, dia menafikan keadaan perkuasa tu di zat Allah. Keadaan tu. Perkuasa dia tak hurai, berkuasa dia tak hurai, perkuasa dia tak nafi, berkuasa dia tak nafi. Keadaan yang berperkuasa, keadaan sifat perkuasa di Tuhan tu yang dia nafi. Keadaan tu dia tak payah bilang, dia kata faham selalu dah nama bagi ada sifat ma'ani Tuhan. Mu'tazilah kita kata dibaca tadi ijma' ulama, iaitu mazhab Ahlus Sunnah. Dengan Mu'tazilah kata bahawasanya siapa ingkar kaunu qadiran, kaunu muridan, kaunu hayat, kafir. Kaunu mana ni?
Ni kaunuhu ma'nawiyah dengan makna thamaratus sifah. Aywa, thamaratus sifah. Mu'tazilah tidak menafikan thamaratus sifah. Ijma' ulama' tidak menafikan thamaratus sifah. Apa thamaratus sifah? Kita mengaji dulu makna tu. Yang kita terjemah, kalau Allah Ta'ala bersifat berkuasa, Allah kuasa tanpa kait dengan muta'alaq. Allah Ta'ala kalau sifat berkehendak, Allah kehendak. Allah Ta'ala kalau sifat dengan penghidup, Allah hidup. Allah Ta'ala bersifat dengan berkata, Allah kata-kata. Kalau berkata-kata, tak apalah. Kalau Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu, tahu ia Allah Ta'ala. Tahu tu samarah, mengetahui ta'aluk. Tahu. Jadi Mu'tazilah tidak menafikan samaratus sifah, tidak menafikan samaratus sifah dengan makna kuasa Allah, kehendak Allah, bercakap-cakap Allah, berkata-kata Allah, mengetahui Allah, mendengar Allah, melihat Allah. Dia tak nafi. Siapa nafi? Kafir ijma' ulama. Kafir ijma' ulama Ahlus Sunnah wal Mu'tazilah. Wa man yathbutul ahwal wa la yathbutul ahwal. Wa man yathbutul ahwal wa man la yathbutul ahwal. Semua itu kata kafir siapa yang menafikan al-kaunu qadiran dengan makna Allah berkuasa. Tarik bawah, Mu'tazilah menafikan ma'ani. Menafikan ma'ani. Bila menafikan ma'ani, menafikan apa? Menafikan perkuasa Allah, menafikan perkehendak Allah, menafikan perhidup Allah, menafikan perkata Allah. Kalau dia menafikan ma'ani ni, lagu mana nak kata adanya sifat ma'ani di zat, adanya sifat perkata di zat Tuhan, adanya sifat perkehendak di zat Tuhan? Lagu mana nak sabit maknawiyah gitu? Sebab dia tak sabit ma'ani. Sedangkan kita kata maknawiyah itu adalah lazim, ma'ani itu malzum. Bila sabit faham ma'ani, bila sabit faham maknawiyah, mesti kena faham ma'ani. Itu maknawiyah mana? Maknawiyah yang dengan makna sabitnya ada sifat ma'ani di Tuhan. Hak tu Mu'tazilah tak iktiraf tu. Sebab dia sudah tolak awal-awal sifat ma'ani. Dia sudah tolak awal-awal sifat ma'ani. Bila dah tolak sifat ma'ani, lagu mana dia nak kata sifat ma'ani ada di zat? Sedangkan kita belajar perbahasan sifat maknawiyah ialah keadaan Allah Ta'ala, sifat perkata, sifat ma'ani itu ada di zat. Hak tu dia nafi, maknawiyah itu dia nafi. Maknawiyah itu mukhtalafun fi. Maknawiyah itu yang mukhtalaf fi, maknawiyah itu yang khilaf. Maknawiyah yang kata sabit ijma' ialah keadaan Allah berkuasa, berkehendak, mengetahui hidupnya, berkata-kata, mendengar, melihat. Adapun keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa, keadaan Allah Ta'ala yang bersifat berkuasa ada di zat, keadaan Allah Ta'ala yang sifat perkehendak duduk di zat ada di zat. Hak tu Mu'tazilah engkar sebab dia tak sabit sifat ma'ani. Lagu mana dia nak adanya di zat, sebab ma'ani pun dia nafi. Sebab tu pada buat terjemah lain daripada ulama dulu maknawiyah ni. Keadaan Allah Ta'ala yang berperkuasa, keadaan Allah Ta'ala yang berperkehendak, ataupun nak kata keadaan sifat perkuasa ada di zat, keadaan sifat perkehendak ada di zat. Dia nak cerita maknawiyah sifat 20, nak cerita adanya sifat makni di zat. 4,000 kali dah saya kata ni. Tak faham lagi, saya tak tahu. Bukan nak faham keadaan Allah berkuasa. Sebab itulah kalau kita baca Faridah, baca kitab-kitab sebelum pada dia akan terjemah maknawiyah keadaan Allah berkuasa. Kalau ma'ani pun berkuasa, maknawiyah keadaan Allah yang berkuasa, dah apa beza? Apa beza? Dah lah kena tibai dah hak ma'ani tu. Ma'ani berkuasa tu sifatul fi'li dah jam dah situ. Itu maknawiyah pula. Keadaan Allah yang berkuasa. Apa beza dengan berkuasa? Kalau kita sabit kudrat itu berkuasa, berkuasa tu sifatul fi'li. Tapi Mu'tazilah menafikan ma'ani. Dia menafikan berkuasa. Kafir Mu'tazilah. Siapa kata kafir Mu'tazilah? Mu'tazilah fasik. Tengok. Sebab tu jangan cepat-cepat iktiraf. Ulama buat pembaharuan, dia gilak balik, bukan dia buat benda baru. Macam Imam Abu Hasan Asy'ari, dia gilak balik, jadilah sifat 20, sifat 13. Bukan dia buat akidah sendiri, itu akidah Rasulullah. Dia gilak balik. Ini inti dia daripada Quran hadis.
Ha ni, 13 ni. Pegang ni, settle. Bukan dia kata, oh zaman Rasulullah tak ada. Mampu lagu tu. Tajwid tak ada zaman Rasulullah. Nahwu sarah tak ada zaman Rasulullah. Mustalah hadis tak ada Rasulullah. Tafsir tak ada zaman Rasulullah. Ilmu tu. Ilmu ni satu disiplin yang dibukukan kerana ada masalah pada umat, dia dibukukan. Ha, tu. Jadi ilmu usuluddin dibukukan sebab bercambah firqah-firqah Islamiyah, sehingga Imam Abu Hasan Asy'ari tulis dalam satu kitab Maqalat Islamiyyin. Kata-kata orang Islam yang disangka ke Islam, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Najariyah, ya. Ha, tu maknawiyah yang nak disabitkan, yang nak dibahaskan dalam sifat 20 ni. Bukan keadaan Allah yang berkuasa, itu ijma'. Keadaan Allah yang berkehendak, itu ijma'. Itu ijma' mujma' alaih. Ada maknawiyah yang mukhtalafi, iaitu maknawiyah dengan makna adanya sifat ma'ni, ada di zat. Keadaan sifat ma'ni ada di zat, ataupun nama bagi sifat ma'ni ada di zat. Hak tu yang mukhtalafi antara Imam Abu Hasan Al-Asy'ari wa ba'dul ulama. Tapi qaul mu'tamad Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, iaitu amrun i'tibari. Tak payah dah kira keadaan-keadaan tu, tak payah dah kira maknawiyah tu. Faham selalu dah. Bukan dia menafikan maknawiyah berkuasa dak. Dia menafikan keadaan tu. Faham sarudah, faham ngaji sifat makni, faham sarudah maknawiyah. Tak payah dah bahas maknawiyah tu secara detail. Sebab bagi pening. Hal itu adalah keadaan antara ada dengan tak ada. Dah apa dia? Dalam keadaan ada dengan tak ada, susah nak faham. Imam Abu Hasan Asy'ari memudahkan kita. Faham, amrul itibari, faham. Sudah. Tu punca masalah. Jadi puak-puak orang-orang yang tidak ada pandangan insaf lah. Macam mana nak hurai tauhid? Dia akan hurai cara bohong kat orang awam. Baca Faridah dah, tapi tak pernah mengaji pada yang buku atau kitab anak-anak murid dia. Lagu mana yang nak faham tauhid hak sebenar? Macam mana nak hurai? Tadi dulu kita dah bahas dah bab wahdaniyah. Macam mana nak hurai sifat wahdaniyah yang kata satu kalam, satu iradat, satu ilmu, satu hayat. Tu saya tak cerita lagi lah yang kata sifat kamutasil ni sepatutnya tak ada. Tu tak payah cerita lagi lah tu. Tu khilaf tu teruk lah. Tu cerita tu mampu saya. Tu kitab besar pula lah. Faham tu. Satu kalam. Apa maksud kalam ibarat ulama? Satu kalam, satu iradat. Lagu mana nak faham? Wahdaniyah. Satu kalam, satu kata yang banyak berkata-kata. Kalau kita terjemah berkata-kata Allah itu satu, bohong. Lu bercakap, lu mengajak ke tauhid ke orang, bohong. Duk sangka nak tarik ke jalan Allah Ta'ala, tapi bohong ke orang. Berkuasa Allah satu, berkuasa bukan satu, berkuasa banyak. Yang ada kederat, satu berkuasa. Terjemah pada berkuasa. Faham tak? Cuba respon sikit 33 orang ni. Faham ke tak perbahasan berkenaan dengan sifat maknawiyah ni? Sebab bagi saya maknawiyah ni lah yang paling payah. Perkata tu tak payah kan? Sebab semabul keliru antara maknawiyah yang difaham ijma' ulama' dan maknawiyah yang mukhtalaf fih. Memang tak sebut dalam kitab mukhtalaf fih, mujma' alaih. Nak sebut kitab sebiji mampu lah. Fahamlah mafhum. Faham tak? Syekh Ahmad Fatani faham berdasarkan ibarat kitab dia, berdasarkan ibarat kitab Faridah Faraid ni kita faham. Kita faham murad dia lagu mana. Cuma kita tak faham dia cakap apa. Kitab nipis je tuan-tuan. Alamak, mana Faridah tadi hilang. Mana Faridah? Faridah. Berapa muka surat tuan-tuan? 21 je. Tapi nak jenuh nak habis. Saya mengaji perkali je tau. 3 kali rasanya. Susah lah ni. Phone ni buat jam macam ni. Tengok lah. Ya phone ni dah lah masalah dah. Cepat pun. Okay. Apa tadi? Apa tu? Buat gila. Tu lagi phone buat gila pula.